Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak cerita serba sedikit tentang bajet kereta yang kita mampu beli bawah RM170,000. Sekarang waktu orang mencari kereta SUV kan, okay, segmen SUV ni dia sama macam segmen sedan. Dia ada segmen A, segmen B, segmen C dan segmen D. Tapi hari ni kita nak rungkaikan tentang segmen D SUV yang harga bawah RM200,000. Okey. Dekat sini kita ada kereta Santa Fe. Ni kita punya kereta untuk Hyundai Santa Fe 2020 model. Jom, kamera kita walk around dulu. Okey. Semua tadi dah tengok kita punya keliling kereta Santa Fe ni macam mana. Kereta ni khusus untuk orang yang mencari kereta dalam range bajet RM200,000 ataupun lebih spesifik dalam RM180,000 ke bawah. Dalam tu ada harga segmen C pun boleh dapat, dan ini antara yang paling murah kita ada segmen D, harga bermula RM169,888. Maknanya kereta dalam bajet RM200,000 selalunya kita boleh dapat segmen C saja, saiz kecil. Tapi yang ni kita dapat harga segmen D punya saiz. Okey, kualiti dia, binaan dia memang untuk segmen D. So, apa perbezaan segmen C dengan segmen D? Kita kena tengok dia punya wheelbase, yakni jarak roda. Jadi jarak tayar depan dengan tayar belakang tu, perbezaan jarak tu menentukan segmen. Ada orang tanya, kalau segmen D, habis tu macam kereta lebih besar, nampak tapi dia dalam segmen D, tapi yang ni nampak macam kecil. Sebenarnya kita kena tengok segmen tu datang daripada sudut wheelbase, jarak roda. Okey, apa kalau orang tanya kelebihan yang ada dekat Santa Fe ni apa? Jom kita tengok satu-satu. Okey, saya terangkan dulu luaran dia. Okey, kita tengok luaran dia. Okey, ni adalah design 2020 punya design untuk kereta Santa Fe. Untuk version ni adalah version paling basic 169,888. Dia punya high spec untuk Santa Fe ni sehingga 211,000, yakni model untuk diesel 2.2 turbo diesel VGT turbo 8 speed. Yang ni adalah petrol punya version. Yang ni 6 speed 2.4. Apa beza dia punya luaran diesel dengan petrol? Dia beza dia hanyalah ada 4 wheel dengan 2 wheel saja. Kalau untuk petrol 2 wheel, and then dia punya speed dia ada 6 speed dengan 8 speed. Itu je. Okey, dari segi dia punya design dia, kalau untuk yang model Santa Fe 2.4 executive, ni dia punya grill depan ni dia pakai grill hitam. Kalau yang high spec dia, premium dia akan pakai sentuhan krom lah. Sentuhan krom dari sini dan sini. Okey. Cuba teka mana dia punya lampu besar dia. Siapa tahu? Okey. Yang ni adalah daytime lighting dia. Kalau nak tahu ni adalah lampu besar dia. Bukannya ni tahu. Yang ni adalah high beam dia. Yang ni adalah dia punya lampu besar dia. Bawah dia ni adalah signal, dan dia punya spotlight dia, fog light dia bawah. Okey. Beza dia, biasanya kereta dia akan maknanya satu kawasan ni dia akan pecahkan, tetapi untuk Santa Fe dia satu space tapi ada 3 lampu. Okey. Jom kita tengok bahagian sudut tepi dia macam mana. Okey. Sudut tepi dia, bentuk lampu depan dia ni adalah reflektor. Reflektor ni berfungsi untuk dia punya, kalau kita keluar malam, kadang sebabnya Santa Fe ni dia ada colour hitam. Jadinya tujuan reflektor ni untuk
membantu orang melihat kita dari sudut tepi lah. Jadi bila ada cahaya lampu, dia akan melantun lah. Okey. Apa beza untuk spek paling bawah untuk base spec Santa Fe 2.4 dengan 2.4 premium size sport rim kita. Okey, yang 2.4 dah pakai rim bersaiz ukuran 235 60 R18. Maknanya rim ni dia pakai rim 18 inci. Tapi kalau untuk premium punya dia pakai saiz 19 inci. Dia beza 1 inci. Tapi design memang agak beza lah. Yang tu dia bentuk macam bilah kipas sikit. Okey, dari sudut tepi pula, dia punya cermin sisi dia ni, ni design barulah. Dia ada dua tonan color. Kalau perasan nampak dia, yang ni ikut color body, yang ni dia memang design color dia sendiri. Yang kalau premium punya, lebih dia dekat sini dia ada chrome, sentuhan chrome kat sini. Dari sudut luar. Lepas tu kalau untuk yang cermin sisi dia yang untuk 2.4 premium punya, dia ada blind spot monitoring kat sini. Okey, yang ni sentuhan chrome untuk chrome lining ni dah memang ada untuk base model. Dia punya roof rail dia pun dah ada. Kereta ni ada roof rail. Dia boleh tidak silap saya, dia boleh membawa beban sehingga 80 kilo. Roof rail dia. Tinggal kita buat tukar tapak sajalah. Okey. Jom kita tengok lampu belakang. Okey. Ni bentuk lampu belakang dia. 3D dimensi. Kalau sekali tengok, kereta ni menggunakan masih menggunakan bulb, tapi design tu melihat seperti kita memakai LED lampu. Nanti saya akan tunjuk bila kita on switch semua dan kita akan tengok. Okey, signal kereta ni berada dekat sebelah mana? Okey, ni kita punya signal berada dekat sini. Nampak? Signal kita berada dekat sini. Yang ni adalah lampu reverse. Okey. Perbezaan antara petrol dan diesel akan kita dapat lihat pada tulisan dekat sini. Selalu dia ada tulis emblem hashtag ataupun exhaust kita dual pipe untuk diesel. Kalau petrol punya dia memang single pipe saja. Single lips. Okey. Kita tengok sudut sebelah penumpang kiri. Okey. Sebelah penumpang kiri ada pembuka minyak. Dia menggunakan fungsi locks. Maknanya bila time kita memandu dalam keadaan kereta berkunci, dia tidak akan boleh buka lah. Tapi kalau waktu biasa kita masih boleh buka lah. Okey. Jom kita tengok ruang dalam kabin dulu macam mana. Jom kita tengok pusing. Seat dalam dah menggunakan elektronik 10-way untuk pemandu sebelah kanan, manakala sebelah kiri masih menggunakan manual lagi. Okey, steering semua dah boleh adjust teleskopik, keluar tarik semua dah boleh. Okey, yang utama saya nak tunjukkan kat sini adalah kita punya design dashboard. Dashboard kita memang cantik sebabnya dia ada nampak macam ada dua lekukan. Nampak dia ada curve. Ni kamera, jom kita zoom tengok. Nampak dia ada dua curve. Okey, jom kita tengok apa lagi dia punya kelebihan dia. Dia punya okey lah, kita bagi start dulu. Kita tengok kereta ni. Kereta ni menggunakan audio daripada Hyundai, daripada Korea penuh.
dan bukan ditala dekat Malaysia. Jadi dia punya bunyi dan bass dia memang sedap. Kita sendiri boleh dengar dia punya bass dia. Dan ini adalah dia punya tombol auto dia. Kalau kita tengok design tombol dia, dia ada sentuhan chrome dekat tepi. Dia macam iron chrome lah. Dan dia ada lining dekat tepi ni pun sama. Okay, kereta ni dia 6 speed. Dia boleh select to auto, manual shifting untuk 6 speed. Okay, selain tu kita ada rear view punya ni. Kalau kita tengok, kita boleh adjust nak tengok jarak dekat ataupun jauh. Okay. Kita boleh tengok. Ni adalah bawah kita punya bumper belakang lah. Kita boleh tengok. Let's say kalau tengok anak kucing lalu pun boleh nampak tau. Okay. Lepas tu kita punya aircon, kita ada 2 zone aircon. Kiri dan kanan boleh di-adjust secara manual. Tapi kita punya bacaan ni dah pakai auto lah. Okay. Untuk kita cas handphone, kita dah ada satu power. Dan yang ni adalah untuk USB port untuk kita connect dengan Android dengan Apple CarPlay ya. Cup holder kereta ni ada berapa? Cup holder kereta ni banyak. Okey, ruang kanan saja ada satu untuk depan lah. Satu. Dekat tengah ada 2, 3 dan ujung ada 4. Untuk sebelah depan saja ada 4 cup holder. Okey, kita tengok box tengah dia, saiz dia. Ni saiz dia dalam, lebih kurang dalam 5 liter lah ni dia punya ukuran dia. Okey, kita tengok dia punya lampu atas. Nampak tak? Okey, ni adalah lampu atas dia. Lampu untuk kita tengok pintu mana yang buka, semua boleh. Ni untuk simpan cermin mata kita lah. Okay. Untuk seat dia, yang saya dapat rasa, seat dia memang sangat selesa. Sebabnya dia lembut dan dia sangat support. Memang kalau kita naik jalan jauh ni, rasanya kalau kita travel daripada KL pun sampai ke JB, InsyaAllah kita tak akan rasa sakit pinggang. Sebabnya kalau kita tengok kan, ni saya tunjuk, dia punya bentuk support kiri dan kanan dia, untuk lambar support dia memang selesa untuk jalan jauh. Lepas tu kita pun boleh turun naik. Let's say kalau macam kaki kita tergantung, kita boleh turunkan. Jadi itu memberi feel ataupun keselesaan kita semasa mandu lah. Selain tu, kereta ni juga biasa kalau untuk kereta Eropah kebanyakan, ataupun kereta Eropah ataupun Korea kebanyakan signal sebelah kiri, dan kereta Japan biasa signal sebelah kanan. Tapi untuk Santa Fe, signal dia memang sebelah kanan. Ni signal dia, kanan dan kiri. Okey, dan kereta ni dia telah menggunakan lampu auto lah. Maknanya dia ada fungsi auto untuk sensor hadapan. Sensornya berada dekat sini untuk detect kegelapan. Okey, dia punya wiper dia masih menggunakan manual, tetapi kita sudah ada adjuster untuk speeding wiper. Maknanya setiap berapa second dia baru wipe. Dia macam tu lah. Tapi jangan berlakon wipe itu tau. Itu lain. Okey, jom kita tengok bahagian second row. Okey, second row kita ada apa dekat second row? Okey, kita ada satu cup holder kanan, dan sebelah kiri pun ada satu cup holder.
serta tempat kita armrest kita ada 2 cup holder. So belakang pun ada 4 cup holder. So tadi depan 4, belakang 4, so dah ada 8 cup holder kan. So tak ada reason lah, tak ada tempat nak letak air bila jalan jauh. Lepas tu yang tengah tak akan berebut dah, sebabnya nampak kita ada tempat untuk kita cas handphone, ada 2 power outlet. Okey, yang ni aircon zone untuk second row dia. Kita ada kiri dan kanan finishing kemasan chrome, iron chrome. Okey, kita juga boleh adjust kita punya jarak sebab kereta ni dalam segmen D, jadinya space tu lebih luas daripada segmen C. Jadi kalau kita nak tolak ke belakang, kita boleh tolak macam ni, dan kita boleh recliningkan dia ke depan dan ke belakang, serta kita adjust kita punya keselesaan, mengikut keselesaan. Memang untuk second row, biasanya kalau segmen D memang jauh lebih selesa lah, sebab saiz kaki pun jauh, ni pun masih selesa. Let's say kalau nak relax, kita boleh letak kaki bawah seat depan dan kita duduk steady lah. Okay, speaker dekat sini, jadinya tak akan berlaku dengar bunyi speaker dekat kaki ke apa, sebab speaker dia berada dekat tengah-tengah. Lagi satu, kita punya ni armrest untuk pembuka pintu ni, dia lengkapi dengan armrest sekali lah. Kita boleh stand tangan kita lah. Okay, kita tengok bahagian belakang. Okay, ni bahagian belakang kita. Saiz Hyundai Santa Fe. Okay, apa yang ada dekat belakang kita, jom kita tengok satu-satu. Okay, mula-mula kereta ni, kalau orang biasa tengok 7 seater, orang fikir belakang tak, kadang biasalah kita tak berapa pakai kan belakang. Okay, tak ada masalah. Kereta ni kita boleh baringkan dia punya seat belakang dia, and then kita boleh keluarkan untuk dia punya tray dia, untuk kita tutup, jadi macam privacy sikit lah. Nampak macam standard SUV 5 seater, tapi in case ada emergency boleh duduk 7 orang lah. Okay, nak turunkan kita kena macam ni. Tapi let's say kalau kita nak bawa barang banyak, memang depan pun nak pakai, tak ada hal, kita boleh turunkan sekali. Lepas tu kita baringkan. Tengok, nampak besar. Nak bawa mesin basuh, nak bawa peti ais, InsyaAllah boleh muat. Belakang pun kita ada power outlet untuk 12 volt punya. Okey, belakang ada, kita ada kalau okey, kita tengok dari sudut bahagian depan. Sebelum tu lupa nak bagi tahu yang untuk variant ni dia tak ada power tailgate. Kalau untuk premium punya ada power tailgate dah. Okey, dah, jom kita pergi bahagian sebelah penumpang kiri. Okey, ini sudut daripada kiri. Kita tengok second row dia macam mana. Ini size second row. Jom kita tengok macam mana kita nak masuk ke dalam menggunakan button, magic button. Okey, kita tengok. Kita tekan pakai magic button kita. Dia akan terus flip out ke depan. Okey, saya cuba masuk dengan ketinggian saya 175. Okey, kita tengok. Okey, adik kamera, tolong tolakkan seat ke belakang sikit Okey, sini kamera. Kita tengok. Kaki masih muat tau. Cumanya kalau untuk perjalanan jauh memang agak sengsara sikit lah, sebabnya ni kereta dikhususkan untuk bahagian third row ni untuk budak 12 tahun ke bawah. Okey, dah. Jom kita tengok. Kita ke ruang hadapan. Sebelum tu saya lupa nak terangkan yang kita ada 2 cup holder di third row. Okey, kalau untuk 2020 punya dia ada
aircon zone kat situ lah. Kita boleh adjust kita punya aircon blower. Okay. Lepas tu kita tengok bahagian sebelah kiri kita. Okay. Yang ni adalah ruang simpanan. Kalau macam nak letak barang kecil-kecil ke apa, kita okay. Jom kita tengok. Kita keluar. Boleh tak keluar dengan senang. Okay, kita boleh keluar. Okay. Sangkut pula wire. Sekejap ada masalah teknikal. Okay. Jom kita tengok lampu hadapan yang saya dah janjikan pada awal tadi. Kita nak tengok lampu hadapan dia, bentuk lampu dia macam mana. Okay. Ini muka hadapan. Jom saya tunjukkan macam mana kita kita kena releasekan brake dulu untuk kita tengok lampu daytime lighting dia. Okay, daytime lighting untuk Santa Fe ni ada 3 dan 3 mana ada 6 lah untuk sebelah kiri, dan kanan pun ada 6. So total ada 12. Okay. Jom kita tengok pula lampu besar dia. Okay, lampu besar dia macam mana. Okay, kita tengok. Tu lampu spotlight bawah. Okay, yang tu lampu besar. Okay, yang tu lampu besar. Yang bawah tu adalah fog light. Okay, yang tu lampu tinggi. Kita tengok lampu tinggi kita macam mana. Signal kanan dan kiri, serta lampu tinggi kita. Yang tu lampu tinggi kita. Okey. Sampai situ saja kita punya review hari ini. Okey. Tolong share video ni serta like serta subscribe video ni dalam channel NM Automotive. Kalau ada perkembangan tentang Hyundai, saya akan ceritakan akan datang. Okey. Sebelum tu kita gerak dululah. Okey, bye bye. Sekian, terima kasih.